Esok, satu rantai manusia yang terdiri daripada golongan muda akan dibentuk mengelilingi loji-loji tenaga di seluruh negara. Ali Reza Rahimi, Setiausaha Majlis Tertinggi Belia dan Remaja Negara, atas cadangan golongan muda yang kreatif dan aktivis kumpulan rakyat, telah menjemput golongan muda serta tokoh budaya, seni dan sukan untuk hadir pada pukul 2 petang untuk membentuk satu rantai manusia mengelilingi loji-loji tenaga di seluruh negara. Saya menjemput semua golongan muda, atlet, artis, pelajar universiti dan para pensyarah kita supaya esok hari Selasa pada pukul 2 petang berkumpul di sekitar loji-loji tenaga yang merupakan aset dan warisan negara kita tanpa mengira apa-apa kecenderungan atau pandangan politik kerana ia milik masa depan Iran dan golongan muda Iran. Satu lagi petanda buruk krisis di Timur Tengah telah meletup. Pada hari Selasa 7 April 2026, rejim Iran telah menaikkan nada dan mula memanggil golongan muda, pelajar, artis, guru, dan orang awam lain untuk membentuk rantai manusia di sekitar loji tenaga. Beberapa jam sebelum tarikh akhir yang diberikan oleh Donald Trump untuk mencapai persetujuan mengenai Selat Hormuz, itulah yang berlaku secara langsung. Menghadapi ancaman serangan terhadap infrastruktur strategik, televisyen kerajaan Iran dan pihak berkuasa yang berkaitan dengan kerajaan mula menggesa rakyat sendiri supaya mendekati sasaran-sasaran sensitif. Orang yang memulakan seruan ini ialah Ali Reza Rahimi yang diperkenalkan oleh televisyen kerajaan sebagai setiausaha Majlis Tertinggi Belia dan Remaja. Seruan itu dibuat secara terbuka dan meluas. Menurut Associated Press, beliau menyeru semua golongan muda, atlet, artis, pelajar, mahasiswa dan pensyarah mereka untuk mengelilingi loji-loji yang dianggap sebagai warisan negara. Di manakah perkara ini sedang berlaku? Di Iran. Dengan tumpuan kepada kemudahan tenaga di tengah-tengah suasana perang dan di bawah tekanan langsung ke atas Tehran. Bagaimana perkara ini dilakukan? Melalui video, media kerajaan dan kempen mobilisasi dalam satu gerakan yang cuba memubah kehadiran orang awam menjadi perisai menghadapi kemungkinan serangan bom. Dan ada satu langkah lagi, yaitu mobilisasi telah dilakukan. Pada satu ketika yang lain yang dilaporkan oleh Associated Press, seorang jeneral pengawal revolusi, Hossein Yekta, muncul di saluran kerajaan, menggalakkan ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka untuk berkawal di pos pemeriksaan pada waktu malam. Pos-pos tersebut telah menjadi sasaran serangan udara berulang kali. AP sendiri juga melaporkan bahawa pasukan BASIS telah menerima kanak-kanak seawal usia 12 tahun untuk tugas seperti ini. Sesuatu yang Amnesty International klasifikasikan sebagai satu jenayah keganasan. Inilah inti utama cerita. Rejim itu bukan sekadar meminta sokongan patriotik. Mereka mencampurkan propaganda, tekanan emosi, dan pendedahan langsung terhadap orang awam, termasuk golongan bawah umur di kawasan berisiko. Kenapa perkara ini berlaku sekarang? Kerana Donald Trump telah menegaskan bahawa tarikh akhir pada malam Selasa ini untuk mencapai persetujuan adalah muktamad. Dan beliau memberi amaran bahawa jika tiada kemajuan, Amerika Syarikat mungkin akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur. Reuters melaporkan bahawa Trump berkata beliau tidak melihat sebab untuk penangguhan baharu dan beliau mengulangi bahawa cadangan Iran itu tidak mencukupi. Associated Press menambah bahawa amaran itu turut melibatkan jambatan dan loji jana kuasa. Dan ia berlaku dalam konteks tuntutan untuk membuka semula Selat Hormuz, laluan di mana kira-kira 1/5 minyak dunia melalui pada waktu biasa. Dalam kata lain, tekanan ini bukan sekadar simbolik. Ia melibatkan tenaga, pengangkutan, ekonomi global dan risiko ketenteraan pada masa yang sama. Di sinilah situasi menjadi lebih berat lagi. Daripada mengeluarkan orang awam dari kawasan bahaya, rejim Iran memilih untuk meletakkan tubuh manusia di hadapan struktur yang boleh menjadi sasaran. Ini membantu untuk memahami bagaimana dan mengapa keputusan itu dibuat. Dalam prakteknya, kerajaan cuba mencipta perisai politik dan psikologi. Jika berlaku serangan, akan ada imej orang awam di sekitar loji-loji tersebut. Jika tiada serangan, rejim akan menjualnya sebagai satu demonstrasi kekuatan dan kesetiaan nasional. Pada masa yang sama, televisyen kerajaan juga mengumumkan bahawa 14 juta rakyat Iran telah menawarkan diri untuk berjuang, tetapi tanpa memberikan butiran yang membuktikan angka tersebut. Mesej dalaman adalah jelas, tukarkan ketakutan kepada mobilisasi dan mobilisasi kepada propaganda.
Keadaan menjadi lebih tegang kerana seruan ini tidak muncul begitu sahaja. Associated Press melaporkan serangan baru di kawasan Teheran, termasuk kawasan kediaman, sementara Israel juga memberi amaran kepada orang awam Iran supaya mengelakkan perjalanan kereta api sehingga malam Selasa ini. Ini menandakan bahawa infrastruktur pengangkutan kini benar-benar masuk dalam radar pihak tentera. Maksudnya, semakin rejim itu berkeras membawa rakyat mendekati loji dan pusat pemeriksaan, semakin jelas mereka lebih rela menggunakan orang biasa sebagai alat perang daripada mengakui kelemahan di bawah tekanan. Akhirnya, jawapan kepada soalan-soalan utama adalah keras dan mudah. Dan kenapa? Kerana rejim cuba menghalang atau menyukarkan serangan, mengekalkan naratif penentangan dan menyembunyikan kelemahan mereka sendiri di sebalik rakyat. Gambaran akhirnya amat dahsyat. Apabila sebuah kerajaan mula meletakkan golongan muda, malah kanak-kanak di antara pemerintah dan bom, itu bukanlah tanda kekuatan tetapi tanda keputusasaan.